sejahtera Malaysia. Selamat malam. Bersusun kenyataan media palsu. Bersusun kenyataan media palsu pas tanda ada orang sedang panik. Siapa yang sedang panik? Ini 8 Januari 2024 daripada sinarharian.com.my. Bersusun kenyataan media palsu pas tanda ada orang sedang panik. Siapa yang sedang panik? Tindakan membuat dan menyebarkan kenyataan media palsu menggunakan nama PAS menunjukkan ada individu atau pihak tertentu sedang panik dengan parti tersebut. Masalahnya siapa yang keluarkan berita ini? Siapa yang keluarkan? Parti PAS jangan teragak-agak. Kalau ada kenyataan palsu begini, terus buat laporan polis. Jangan kasih biar. Kecuali kamu tak buat laporan polis, itu lebih menunjukkan tanda tanya. Kenapa? Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syahri berkata, yang susulan terdapat 2 kenyataan media palsu mengenai pencerobohan kediaman Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari oleh wartawan Haraka Daily dan pengikut PAS serta perjumpaan kesemua ahli parlimen di Kuala Lumpur. Beliau berkata, bersusun kenyataan media palsu atas nama PAS dibuat menandakan ada orang panik. Betulkah atau kamu yang panik? Ada 2 perkara saja. Sama ada memang ada orang yang panik atau sendiri yang panik. Geng-geng ini kuat menipu sampai mereka sendiri percaya penipuan mereka. Ini memang dah tahap kronik, katanya menurut hantaran di Facebook pada Isnin. Lebih baik cermin diri dulu lah sebelum cakap orang lain. Tengok dulu cermin diri dulu. Dah berapa banyak PAS kalah sekarang dalam zaman fitnah. Sekarang ni masalah besar lagi. Siti Mastura masih ingatkah dia sedang dalam bahaya karena zaman fitnah tu? Sanusi pun sama. Jadi siapa yang tahap kronik? Ahli parlimen PAS itu mengulas mengenai penyebaran satu kenyataan media. Kononnya dikeluarkan oleh PAS dengan mengesahkan identiti 3 individu yang terlibat dalam kes pencerobohan rumah Amiruddin dan mohon maaf atas tindakan tersebut. Kenyataan palsu tersebut juga tertulis teguran terhadap parti DAP agar tidak mencampuri urusan PAS kerana pihaknya tanpa teragak-agak akan bertindak balas. Kemudian selain daripada itu terdapat juga kenyataan media palsu. Kononnya dikeluarkan oleh Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hasan mengenai pendirian parti untuk tidak hadir ke satu pertemuan ahli parlimen di Kuala Lumpur. Jadi itu semua adalah palsu menurut beliau. Kalau palsu, cepat-cepat buat laporan polis. Jadi yang tidak palsu apa? Buatlah kenyataan yang tidak palsu, terangkan dengan jelas. Yang kita tahu memang ada berita tentang ada pencerobohan dilakukan oleh penceroboh di kediaman Menteri Besar Selangor. Yang ini pun perlu diterangkan juga. Betulkah ada terjadi? Siapa dia? Apa kaitan dia dengan PAS? Itu yang perlu diterangkan lah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kemudian kalau nak bagi kenyataan kononnya tahap kronik penipuan, cermin diri dulu sebab lebih ramai lagi pemimpin ahli parlimen, orang-orang dalam PAS sekarang ini yang dalam masalah besar sudah didakwa di mahkamah. Sudah pun dibuat laporan polis, sudah pun disaman. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, tepuk dada tanya selera. Apa-apapun, saya admin The Twin TV ingin menyatakan pendirian bahwa saya tetap
tidak menyokong orang-orang yang membuat fitnah, sama ada dari kerajaan kah, dari pembangkang kah, apa agama sekalipun, apa pangkat sekalipun. Fitnah itu dosa, jangan buat. Sudahlah dosa, salah pula dari segi undang-undang. Jadi hentikan fitnah. Siapapun kamu, berhentilah buat fitnah. Janganlah bertopeng-topeng dengan apa, macam nampak baik tapi raja fitnah pula. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Ini ada perkembangan terkini. Disahkan bahwa Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong tidak melayan perbuatan sombong, bongkak, perasan, perbuatan tidak ada otak, perbuatan orang gagal matematik, perbuatan tamak, perbuatan haloba, perbuatan tidak sayang kepada negara, saya pikir, sebab suka membuat banyak andaian dan sebagainya. Agung menolak semua itu. Agung tidak melayan. Malah kalaulah saya pikir secara simple thinking, kertas yang kamu bawa itu lebih baik tak payah bagilah kepada Agung. Agung tak tengok pun, malah mungkin dikoyak-koyak. Menyusahkan. Kerana apa? Menurut satu kenyataan terbaru daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau berkata, setelah beliau menghadap Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong pada hari ini, beliau berkata, Agong menitahkan supaya Perdana Menteri meneruskan kerja sebagai Perdana Menteri tanpa menghiraukan sebarang percaturan politik. Ini maksudnya Agong memberi jaminan bahwa semua usaha tepuk atap ini tidak akan berhasil, tidak dilayan, dan tidak akan jadi logik. Saya pun tidak faham kenapa mereka cuba-cuba, seperti sampai tak ada otak, tak ada akal nih. Seolah-olah memang dah rosak otak. Apa yang takut sangat sampai mau sangat perkara ini, yaitu tepuk atap ini. Menurut Datuk Seri Anwar lagi, dia kata Al Sultan Abdullah juga bertitah supaya kerajaan Madani ini terus diurus dengan baik. Perdana Menteri melakukan tugas dengan baik. Baginda juga memberikan jaminan bahwa istana tidak akan terlibat dengan sebarang percaturan politik. Makna kata, siapa saja yang mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan Agong, berkenaan dengan istana, itu adalah fitnah kepada Agong dan istana negara. Patut diambil tindakan segera. Jangan cuba untuk heret-heret, jangan cuba untuk campurkan, jangan cuba untuk libatkan pihak istana dan Agong dalam tindakan kamu yang tak akan berjaya. Tindakan yang hanya memalukan ini tak akan berlakunya. Banyaklah sekarang fitnah. Yang paling teruk ialah apabila ada manusia yang sudah terlalu sangat desperate, terdesak, sampai tanpa malu-malu, tanpa segan silu, sanggup untuk memfitnah. Kalau fitnah orang biasa tak apa, tapi kalau sampai memfitnah Agong, kononnya cukup SD, hanya tinggal tunggu itu, tunggu ini. Nak tunggu apa? Nak tunggu Agong nak berkenan? Tak ada. Agong tak akan berkenan, sebab benda tu tak ada. Nak tunggu sampai apa? Lebih baik bertenang, muhasabah diri. Pergilah buat kerja. Kalau kamu menteri besar, buat kerja menteri besar. Kalau kamu MP, buat kerja MP. Jangan berpolitik. Sabarlah. Sabar, tunggu sehingga PRU 16. Tidak pun, paling senang
tunggu sampai buka parlimen. Bila Dewan Rakyat sudah buka, usulkanlah usul undi tidak percaya atau usul undi percaya. Baru tengok. Dulu sudah buat, saya kalah, malu. Sekarang mau lagi, malu sekarang. Terus itu buat apa lagi langkah? Susah. Susah.